Buletin Didik 2 Mei bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia merekodkan kes pertama kemasukan varian COVID-19 dari India dengan mutasi berganda dikenali sebagai B16171. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dalam satu kenyataan berkata, mutasi itu dikenal pasti hasil analisis keseluruhan jujukan genom WGS selepas saringan dibuat di pintu masuk utama negara. Tambahnya, kes mutasi berganda yang difahamkan menyumbang hampir 60% daripada penularan secara besar-besaran di India ketika ini dikesan menerusi seorang rakyat negara itu. Pengesanan kes pertama varian itu adalah menerusi saringan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Hanya kurang 4 jam dibuka, pendaftaran 268,000 vaksin AstraZeneca sudah habis ditempah. Slot suntikan yang disediakan untuk pendaftaran secara sukarela bermula 12 hari tadi membabitkan 4 pusat pemberian vaksin PPV sudah penuh dari 5 Mei hingga 6 Jun 2021. Jawatan Kuasa Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKGAV dalam hantaran di Facebook rasminya memaklumkan semua slot sudah penuh. Di PPV Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur, Ideal Convention Centre Shah Alam, Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagaimanapun, orang ramai masih boleh memilih tarikh dan PPV berkenaan untuk dimasukkan dalam senarai menunggu. Sementara itu, sehingga semalam jumlah penduduk di negara ini yang mendaftar program vaksinasi mencecah 9,447,232 dengan peratusan keseluruhan 38.9%. Putrajaya mencapai jumlah pendaftaran 99.4% daripada keseluruhan 56,578 populasi penduduk. Diikuti hanya 2 lagi negeri, iaitu Selangor dan Kuala Lumpur yang mencapai jumlah pendaftaran lebih 50%. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sedia membantu anak-anak yang tidak dapat pulang ke kampung halaman untuk menguruskan permohonan vaksin ibu bapa masing-masing menerusi khidmat bantuan di rumah. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun berkata, sukarelawan JKM boleh dihubungi bagi membantu sekiranya ahli keluarga tidak dapat merentas negeri atau daerah bagi tujuan itu. Sekiranya ada mereka yang memerlukan bantuan dan sebagainya, boleh berhubung sebab kita ada sukarelawan juga. Sukarelawan di bawah JKM, kita ada home help services yang pergi rumah ke rumah untuk membantu. Saya kira sebagai masyarakat, sekarang ini SOP kita jaga kita juga bermaksud kita perlu cakna kepada keperluan masyarakat. Beliau mengulas pelaksanaan PKP di beberapa kawasan ekoran peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Keluarga yang terbabit boleh menghubungi JKM di kawasan masing-masing bagi mendapatkan bantuan sukarelawan untuk membawa ibu bapa mereka mendapatkan suntikan di pusat pemberian vaksin. Setakat ini, lebih 10,000 warga emas menerima suntikan dos pertama vaksin pada program imunisasi COVID-19 fasa kedua. Terdahulu, beliau melancarkan skuad sukarelawan Masjid Tanah Smart dan agihan bakul makanan kepada lebih 200 penerima. Kementerian Pendidikan KPM menetapkan 4 kaedah perjalanan untuk pelajar asrama sekolah, Kolej Tingkatan 6 dan Kolej Vocational yang dibenarkan pulang bersempena Aidilfitri. Menurut kenyataan dikeluarkan KPM memaklumkan, kaedah itu ialah dengan menaiki bas yang disediakan pihak sekolah, dijemput ibu bapa atau penjaga, menggunakan pengangkutan udara atau air serta kenderaan sendiri. Bagaimanapun, bagi pergerakan pulang menggunakan pengangkutan udara atau air, ia hanya tertakluk bagi negeri Sabah, Sarawak dan Labuan. Manakala yang menggunakan kenderaan sendiri bagi pelajar Kolej Tingkatan 6 dan Kolej Vocational. Menurut kenyataan itu, pelajar dibenar pulang secara berperingkat mulai 6 Mei bagi sekolah kumpulan A iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Bagi sekolah kumpulan B, membabitkan negeri lain, pergerakan bermula sehari selepas itu. Pihak sekolah serta kolej akan memaklumkan jadual pergerakan pulang pelajar kepada ibu bapa atau penjaga selain mengeluarkan surat pengesahan tujuan pergerakan.
Menurut KPM, kebenaran itu adalah untuk 2 orang, iaitu ibu bapa atau penjaga sahaja dalam setiap kenderaan. SOP masih terpakai bagi pelajar dalam tempoh kuarantin, iaitu perlu kekal berada di asrama, selain bagi yang berada di kawasan PKPD tidak dibenarkan pulang. Garis panduan pengurusan murid asrama pulang sempena Aidilfitri tahun 2021 disediakan sebagai rujukan dan boleh dimuat turun di laman sesawang tertera. Dalam pada itu, lebih 800 pelajar Universiti Teknologi Malaysia UTM menyatakan hasrat untuk pulang ke kampung halaman masing-masing sempena cuti Hari Raya Aidilfitri setakat ini. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar, Profesor Dr. Syamsul Sahibuddin berkata, angka itu diperoleh berdasarkan pengisian borang khas disediakan meliputi kira-kira 25% daripada 3,200 pelajar yang berada dalam kampus. Ekoran itu, pihak universiti melalui Jabatan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar bersama UTM Fleet sedang menguruskan maklumat dan data pelajar yang memerlukan kemudahan pengangkutan. Universiti memperuntukkan 10 buah bas, kesemuanya membabitkan 4 zon. Bas akan mula bergerak pada 6 Mei dengan penghantaran terakhir pada 11 Mei. Khamis lalu, Kementerian Pengajian Tinggi KPT mengumumkan lebih 100,000 pelajar institusi pengajian tinggi di seluruh negara dibenar pulang ke kampung sempena cuti Aidilfitri kecuali bagi Sarawak dan lokaliti PKPD. Beberapa mekanisme ditetapkan termasuk melaksanakannya secara berfasa bagi mengawal pergerakan. Bertemu kembali. Selepas 33 tahun dilaksanakan, keputusan pemansuhan peperiksaan ujian penilaian sekolah rendah UPSR nyata melegakan banyak pihak, termasuk warga pendidik dan pentadbir sekolah yang tertekan untuk mengejar status sekolah cemerlang. Langkah ini secara tidak langsung turut mengurangkan tekanan kepada murid selain membolehkan guru menilai perkembangan mereka secara lebih menyeluruh. Bersesuaian dengan perkembangan semasa serta menuju ke arah transformasi sistem pendidikan yang lebih realistik dan berkesan, Kementerian Pendidikan melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah iaitu pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-kurikulum dan pentaksiran psikometrik sebagai pengganti UPSR. Menurut Wakil Pelibatan Ibu Bapa Komuniti Swasta Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Amiruddin Sahudi, fokus pihak sekolah dan guru kini kepada proses kemenjadian seseorang murid seperti kemahiran berfikir berbanding peperiksaan orientasi yang dilaksanakan sebelum ini. Kita dalam kelas ni, tak semua murid-murid lari 100 meter tau. Ada lari 1 meter, ada 50 meter, ada yang 10 meter. Dan kita ada berbagai-bagai karakter. Kalau ada yang slow learner, betul? Ada yang disleksia, okey. Dan ada yang hyper, okey. So bila daripada peringkat sekolah rendah, okey, kalau PBD tak dijalankan dengan betul, mana kita bukan takut ya, kita harap tidak ada ketirisan berlakulah, okey, di pihak cikgu ke dalam menentukan, dalam menilaikan setiap murid. Kita tahu yang kita nak hasilkan end of the day ialah kemenjadian murid, betul, okey. Dan dia seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan, okey, iaitu pendidikan kat Malaysia satu usaha yang berterusan. Dia nak memperkembangkan potensi individu, okey, secara menyeluruh dan bersepadu. Antara kebaikan dia adalah tiada lagi pengasingan antara budak-budak yang pandai dengan pelajar yang kurang pandai. Jadi kita semua seragam, sama rata. Harapan kami daripada PIBG agar sistem yang datang daripada pihak pembuat dasar lebih menyeluruh, total, meliputi semua pelajar. Selama ini saya tengok setiap program yang saya hadiri selama 15 tahun di sekolah ini, hanya kita fokus kepada program-program untuk yang lebih bijak. Jadi bila kita buat satu program yang sistem yang lebih besar, dasar lebih besar, maka pihak sekolah, tingkat guru-guru berpeluang untuk membantu murid-murid yang tercicir. Mewakili pihak guru, Aziati Amin yang juga guru mata pelajaran sains tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Ampang Campuran turut menyambut baik keputusan KPM.
Beliau berpendapat murid tidak lagi akan berasa tergesa-gesa untuk menghabiskan silibus dalam masa sama menguasai kemahiran 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul. Pasti murid tidak akan rasa tertekan lagi dengan peperiksaan. Mereka akan lebih seronok untuk belajar dan dapat meneroka bidang yang mereka minati. Malah mereka juga akan dapat mengasah bakat mereka yang ada. Tapi apa yang paling utama sekali, murid-murid ni tidak akan ada lagi tahun 6 ni. Dia tidak akan lagi ada pertandingan individu sesama mereka dan mereka lebih kepada mencabar diri mereka sendiri untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Manakala bagi pihak pengerusi Majlis Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS pula, Tarmizi Abdul Razak berpandangan keputusan memasukkan UPSR sebagai permulaan ke arah kesiapsiagaan pihak sekolah serta ibu bapa dan murid itu sendiri dalam menghadapi penilaian yang lebih inklusif. Ini akan menyaksikan mereka perlu mahir dan juga fasih mengenai subjek-subjek teras bahasa Melayu, matematik, sains dan juga bahasa Inggeris. Malahan mereka juga perlu menguasai subjek-subjek lain seumpamanya seperti pendidikan sejarah, pendidikan Islam, pendidikan jasmani dan kesihatan dan juga pendidikan moral. Jadi subjek-subjek lain juga akan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan subjek-subjek teras yang selama ini diagungkan sebagai subjek utama untuk memastikan kecemerlangan pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah. Tarmizi turut berharap sistem pendidikan era moden akan lebih bersifat terbuka pada masa akan datang, pada masa sama melahirkan modal insan yang bukan sahaja hebat dari segi akademik tetapi juga sahsiah dan emosi. Bahagian Pemasaran dan Pengedaran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis JPNP baru-baru ini menganjurkan forum dan majlis pelancaran buku amalan terbaik organisasi pembelajaran di sekolah turut diadakan majlis penyerahan sumbangan buku kepada sekolah-sekolah menengah di Perlis. Forum ini diadakan untuk mempromosikan produk terbitan DBP dan mengangkat karya terbaik sesebuah buku yang memenangi anugerah MAPIM 2020 bagi anugerah editor naskah terbaik. Ia juga mengupas tentang proses pembelajaran berterusan bagi penambahbaikan proses kerja untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pencapaian organisasi atau sekolah sebagai panduan kepada guru-guru dan pentadbir sekolah untuk memupuk amalan pembelajaran yang lebih baik. Majlis ini juga mengetengahkan karier pendidik untuk menyesuaikan bahan pembelajaran dengan kaedah pedagogi dan keupayaan murid. Sementara itu, 32 sekolah menengah yang terpilih di Perlis menerima buku kedudukan istimewa Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dan Salasilah Perlis asal usul pemerintahan Jamalul Lail yang disumbangkan oleh Konsortium Dewan Eda. Kurang 200 ekor populasi harimau Malaya masih berada di dalam hutan di negara ini. Timbalan Presiden Zoo Negara Rosli Ahmad Lana berkata, usaha pemeliharaan dan pemeliharaan perlu dilakukan dengan lebih efektif bagi memastikan mamalia berkenaan terus kekal berada di habitatnya. Kita dengan kerajaan tengah bekerjasama untuk melindungi haiwan-haiwan ini di hutan yang hampir pupus, hanya kurang daripada 200 dan zoo di Malaysia ini mengambil berat untuk mengembangkan haiwan ini supaya tidak pupus. Beliau berkata demikian ketika ditemui sempena sambutan ulang tahun kelahiran dua anak harimau yang dikenali sebagai Wira dan Hebat. Dalam pada itu, Rosli memaklumkan ketika ini 8 ekor harimau Malaya yang berada di Zoo Negara melalui proses konservasi. Sumber makanan haiwan terbabit di Zoo Negara setakat ini juga masih mencukupi. Murid-murid pula bolehlah berlatih untuk menyebut sesuatu perkataan dengan sebutan yang baku. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Manakala ketika kita menaip atau menulis di dalam laman sosial ataupun media sosial, bolehlah menaip dan menulis ejaan perkataan yang tepat seperti hendak, mahu dan sebagainya kerana bahasa melambangkan bangsa. Ingat, Cikgu Arif kata bahasa melambangkan bahasa. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
Sepasang suami isteri yang diberhentikan kerja akibat pandemik COVID-19 tahun lalu tidak menyangka perniagaan kuih tat yang mereka usahakan memberi pulangan lumayan terutama ketika menjelang Aidilfitri ini. Semuanya bermula apabila kerajaan membenarkan kemudahan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menerusi iSinar. Menceritakan kepayahan hidup selepas diberhentikan kerja, pasangan ini Muhammad Faizal Abdul Rani 40 tahun dan Emilia Izzati Abdul Karim 29 tahun nekat untuk menjalankan perniagaan kuih tat bagi menyara kehidupan. Namun hasrat itu sukar direalisasikan ekoran modal yang sedikit selain kekurangan peralatan membuat kuih. Keputusan kerajaan untuk menyalurkan bantuan menerusi skim iSinar ibarat pucuk dicita ulang mendatang bagi mereka meneruskan perniagaan. Kebetulan iSinar masuk. Bila iSinar masuk tu, itulah orang kata benda yang paling melegakan lah. Saya dapat beli rak ni, saya dapat beli oven besar, saya dapat beli freezer, saya dapat beli mixer, macam-macam. So produktiviti saya lancar lah. Tak ada macam dulu saya sampai tak tidur apa semua kan. Ni Alhamdulillah. Sampai sekarang sambutan macam dekat hari raya ni lagi menggalakkan. Kita cuba. Saya cuba, saya call arwah ayah saya. Saya tanya ayah, adik nak buat kuih tat arwah tu. Sebab sifat arwah tu ayah saya yang ni kan. Lepas tu arwah ayah ajar step by step. Dan bahan apa yang patut digunakan dan resepi, kalau boleh jangan curi resepi. Maksud curi resepi tu kita tukar aslinya tu pada benda-benda baru. Kini Faizal dan Emilia mampu tersenyum lebar apabila kuih tat yang diusahakan sendiri di rumah mereka di Batu Berendam berjaya dipasarkan ke beberapa negeri selain Melaka. Terdapat 4 jenis kuih tat keluaran pasangan ini iaitu tat Abu Samah, Baba dan Nyonya, kurma dan coklat rich cookies. Daripada tahun lepas saya beli, memang enak makanan dia kan. Lembut, rangup pun ada. Bila kita letak dalam mulut je dah lah. Lembut je kuih dia, kuih tat dia. Daripada tahun lepas saya beli, pelanggan tetap daripada dengan dia. Tanjak Tengkolok atau Destar terus jadi pilihan sebagai ganti pemakaian songkok ketika Hari Raya. Busana tradisional itu mendapat tempat di hati masyarakat untuk digayakan bersama bengkong, sampin dan baju Melayu. Pembuat tanjak atau digelar pengarang tanjak Muhammad Iskandar Abdul Rahim 45 tahun berkata, tanjak bermaksud tanah yang dipijak mengekalkan ciri tradisionalnya walaupun mula menerima sentuhan moden. Ia menggunakan bahan daripada kain yang mempunyai bahagian simpul, tapak, bengkong dan karangan atau solekan. Bentuk kainnya segitiga empat yang dilipat menjadi segitiga sebagai simbol gunungan. Saya kembangkan lagi lah penggunaan tanjak ni, pemakaian tanjak ni kembangkan lagi. Maksudnya pengantin lah, pengantin ke dan kedai-kedai meniaga makan. Kira kita naikkan balik pemakaian tanjak ni lah. Jangan kira pada perayaan saja, termasuk semua sekali lah. Muhammad Iskandar mempamerkan hasil tangannya di Kompleks Kraf Johor Bahru selain secara dalam talian. Antara pilihan ramai ialah tanjak takur tukang besi, mahkota alam, nakhoda terong, tanjak bugis tak balik dan daun kopi. Okey, benda ni mengikut kita punya kehendak masing-masing. Tapi untuk generasi baru ni, benda ni agak janggal kalau kita lihat kepada masyarakat umum sekarang. Jadi saya mengambil keputusan untuk menaik tarafkan semula apa yang orang jarang buat. Jadi kita nak memertabatkan kembalilah budaya-budaya kita yang semakin pupus. So saya harapkan ramai-ramai anak muda ni menyokonglah industri tanjak kita ni supaya lebih meningkat dan juga kekal sampai bila-bila. Sebab tanjak ni macam kita lah, persalinan lelaki. Tanpa tanjak tak nampak kegagahan tu lah. Tanjak bermotifkan jalur gemilang juga menerima permintaan bermusim terutama ketika Hari Kebangsaan. Pelbagai cenderahati bermotifkan tanjak turut dihasilkan seperti rantai kunci dan butang baju Melayu.
Bazar Ramadan biasanya menjadi tarikan pengunjung untuk membeli juadah bagi berbuka puasa. Namun di Rawalpindi, Pakistan, bazar sahur tidak kurang hebatnya dengan pengunjung yang datang membeli makanan untuk bersahur. Memalu gendang adalah amalan tradisi turun-temurun sesetengah penduduk di bandar Rawalpindi. Ia menandakan telah masuk waktu bersahur. Pada awal pagi, orang ramai mula membanjiri bazar sahur ini. Ia sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk untuk keluar mencari makanan sahur. Terdapat pelbagai pilihan makanan yang ditawarkan, antaranya stew kambing dan daging lembu. Ekoran pandemik COVID-19, pengunjung hanya dibenarkan membungkus makanan. So इसको हम फॉलो कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, हमने मास्क भी अभी मेरे पास है, आपने भी पहना हुआ है, यहाँ पर जितने मोस्टली लोग हैं उन्होंने पहना हुआ है। इस चीज़ पे अब पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी गश्त करती है, वो भी इस चीज़ों को सारों को नोट कर रही है और गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट जो है वो करवा रही है। Penduduk menyifatkan ketika Ramadan ini, kehidupan di bandar kelihatan lebih meriah pada waktu malam dengan pelbagai aktiviti. Ia termasuk beriadah atau apa sahaja aktiviti yang menyihatkan badan. Kapsul Crew Dragon SpaceX membawa 4 angkasawan dari stesen angkasa antarabangsa ISS kembali ke bumi. Secara langsung, agensi aeronautik dan angkasa lepas NASA menunjukkan pendaratan kapsul pada jam 3 pagi waktu tempatan di perairan Teluk Mexico, Florida. Ia kemudian dibawa keluar dengan menaiki sebuah kapal. Ini adalah pendaratan pertama NASA pada waktu malam sejak Apollo 8 tiba di lautan Pasifik pada 1968. Perjalanan dari ISS ke bumi mengambil masa kira-kira 6 jam setengah. Sekembalinya ke bumi, kru-kru terbabit dilapor berada dalam keadaan baik. 3 angkasawan dari Amerika Syarikat dan seorang dari Jepun itu menjalani misi selama hampir 6 bulan di ISS. Mereka memecah rekod berada di angkasa lepas untuk tempoh paling lama bagi kru kapal angkasa Amerika Syarikat. Ketika ini, 7 angkasawan berada di ISS termasuk 4 kru yang tiba minggu lalu. Dalam perkembangan lain, NASA semalam mengeluarkan video pendek bagi menghargai peranan bekas angkasawannya, Michael Collins, yang meninggal dunia Rabu lalu akibat kanser. Collins adalah juruterbang modul komando untuk misi ke bulan bersama Neil Armstrong dan Edwin Buzz Aldrin pada 1969. Collins dilahirkan di Rom, Itali pada 1930 dan menjadi juruterbang tempur tentera udara sebelum bersara dengan pangkat Major General. Beliau juga pernah menjadi penolong setiausaha negara untuk urusan awam sewaktu krisis ketenteraan Vietnam sedang meruncing. Mendiang adalah warga Amerika ketiga yang melakukan perjalanan angkasa dengan rekod 266 jam selain individu pertama dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan pesawat Apollo 11. Seorang lagi rakan misinya, Armstrong, yang juga manusia pertama menjejakkan kaki ke bulan, meninggal dunia pada 2012 pada usia 82 tahun. Aksi gaya bebas BMX mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Midi Saleh, salam hormat, selamat malam. InsyaAllah kita jumpa lagi.